Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai. Jika ada gangguan jangan ke mana-mana ya. Dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya ada mulakan satu undian, iaitu setujukah anda PRU 16 diadakan secepat mungkin tahun ini? Pilihan dia dua, setuju tak setuju. Undian ini terbuka menerusi saluran Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Anda boleh pergi undi di sana ya. So setakat ini 97% undinya adalah setuju. So pendapat peribadi saya, sebenarnya saya tak akan beri. Okey, ini bukannya untuk saya utarakan pendapat peribadi saya, tetapi saya cuma nak ketengahkan ianya sebagai satu penyelesaian. Mengapa ya? Sebab pada PRU 15 kita sudah lihat gelombang Melayu Islam yang menyokong Perikatan Nasional. Gelombang ini cukup besar, meliputi hampir atau lebih 70% pengundi Melayu Islam. So ada penyatuan Melayu Islam di situ. Dan kita lihat penolakan luar biasa terhadap UMNO oleh Melayu Islam. UMNO turun ke 16 kerusi. Itu pun ada di antara pemimpin yang menang itu hanya cukup makan ya. Saya tak nak sebut nama lah, anda pun tahu. Dan PH, Pakatan Harapan, kalau kita jangan kira 2018 dia menang sebab ada kerjasama dengan Tun M. Kalau kita lihat ya, pada ketika PH dulu bertanding dengan sendiri, iaitu pada PRU 14, berbanding sekarang, walaupun 100% atau hampir 100% sokongan China dengan India, prestasi dia merosot ya. PRU 14 lagi bagus. Maknanya penolakan Melayu Islam terhadap PH pun di kalangan penyokong tegar dia pun berkurang. Selepas PRU 15, apabila UMNO dengan DAP tiba-tiba ya, selepas berjanji tidak akan kerjasama, mereka bekerjasama, berlaku penolakan jauh lebih besar. Dan ini terbukti apabila ada satu PRK yang diadakan sejurus selepas PRU 15. Ia menunjukkan satu gelombang yang cukup besar, di mana ianya lebih besar daripada PRU 15 menyokong Perikatan Nasional. Kemudian pada 6 pilihan raya negeri yang diadakan 9 bulan selepas PRU 15, walaupun berkempen hampir 9 bulan ya, Perdana Menteri dan sebagainya pergi sana pergi sini ceramah dan sebagainya, tetapi gelombang dia makin besar. Dianggarkan kalau PRU 15 berulang pada ketika PRN 6 negeri berlaku, dan PRN 6 negeri ini melibatkan berjuta-juta pengundi dari 6 negeri, 3 di timur, 3 di barat. So dianggarkan 80% rakyat sudah beralih ke 80% lebih sudah beralih ke pembangkang. Okey. So ini menunjukkan penolakan luar biasa. Malah kalau dulu kita campur kerusi barisan dengan PH di 6 negeri, jumlah dia 60%. Pada 6 PRN itu dia kalih. Perikatan pula pegang 60% kerusi. So gelombang ni cukup kuat. Penolakan ni nampak penolakannya makin besar. Dan bila kita lihat PRK yang diadakan selepas itu, nampak jelas peralihan undi Melayu Islam. Nampak juga dalam satu PRK boykot terhadap UMNO, dan juga sudah mula boykot sedikit sebanyak terhadap PH di kalangan pengundi mereka sendiri, iaitu China dengan India. So secara keseluruhan, kalau kita lihat pola pengundian, berlaku penolakan yang meningkat, dan bukan hanya dari Melayu Islam, sudah mula dari China dan India. Walaupun mereka tidak akan mengundi perikatan, tapi mereka tidak ingin keluar mengundi.
So nampaknya ada referendum rakyat menentang PH setakat ini. Tetapi sudah berapa lama kita tidak ada pilihan raya. So untuk berlaku adil, kita tidak tahu. Mungkin pola dia sudah berubah. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Anda pun tidak tahu. Tetapi setakat tahun 4 bulan lebih kerajaan ini memerintah, setakat ini pilihan raya yang diadakan menunjukkan satu pola peningkatan terhadap sokongan terhadap pembangkang. So gelombang makin besar. So anyway, sudah berapa lama lah kita tidak ada PRK. Now, sebelum PRU 15, salah satu perkara yang diperjuangkan oleh PH ialah untuk diadakan akta anti lompat. Now, saya tidak tahulah, tapi nampak gayanya UMNO juga ingin akta anti lompat tu. Antara sebabnya berkemungkinan tinggi adalah untuk mengawal ahli-ahli parlimen supaya ikut kehendak parti. Walau bagaimanapun, cara pindaan perlembagaan dilakukan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat ni agak lemah, kerana ianya hanya untuk kes yang mereka yang lompat parti, sama ada keluar parti dan duduk sebagai calon bebas ataupun masuk parti lain. Itu dikira lompat parti, kena kosongkan kerusi. Lebih dari itu, sekalipun parti meminda perlembagaan, percayalah, ya, ianya tidak memberi kesan kepada MP, kerana sebabnya, antara banyak sebab, satu yang utama ialah undang-undang anti lompat parti yang berkuat kuasa menerusi pindaan perlembagaan tertentu tidak mengatasi hak berperlembagaan yang ada dalam perlembagaan bagi ahli-ahli parlimen menentukan pada bila-bila masa secara sukarela mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Ia tidak atasi. Kerana perkara yang berkaitan dengan sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri tidak dipinda untuk dikaitkan dengan pindaan yang menguatkuasakan, yang membenarkan undang-undang anti lompat berkuat kuasa. So, tujuan utama undang-undang anti lompat ni iaitu untuk mengelakkan perkara seperti langkah Sheraton berulang tidak tercapai. Okey, so undang-undang anti lompat ni lemah, melainkan ada ahli parlimen keluar parti, itu dia cari pasal lah. Okey, so that is the fact. Tetapi apa pun, apabila Pakatan Harapan memperjuangkan undang-undang anti lompat, UMNO memperjuangkan undang-undang anti lompat, ianya atas spirit, ya, ianya atas semangat untuk memastikan ketelusan ahli parlimen dan terhadap rakyat dan terhadap parti antara lain, tapi khususnya terhadap rakyat. Jadi rakyat memilih, contohnya dia ni orang UMNO, jadi orang UMNO lah, dia ni orang ni, jadi orang tu lah. So itulah spirit dia, itulah semangat yang menjadi asas kepada perjuangan UMNO dan PH apabila menuntut akta anti lompat, yang akhirnya tiada akta tetapi ada undang-undang anti lompat, ya. So maknanya anda bertanggungjawab terhadap rakyat. Malangnya apabila 6 hingga 7 MP wakil rakyat bersatu, sebab 6 ahli parlimen dan 1 adun, ya, 7 wakil rakyat bersatu berpaling tadah mengkhianati parti dan menyokong Perdana Menteri, PH terima dengan tangan terbuka. Blok kerajaan termasuk UMNO terima dengan tangan terbuka. So ini ada sifat hipokrisi, kerana anda perjuangkan untuk bukan hanya MP itu tidak mengkhianati rakyat, tetapi tidak mengkhianati perjuangan parti, ya. Tapi itu tidak tercapai. Anda sebenarnya membenarkan MP itu untuk menyokong anda untuk mengkhianati parti dia, walaupun anda untung, walaupun bersatu bukan parti anda, tetapi dari sudut prinsip anda telah mengkhianati perjuangan anda sebelum PRU 15 apabila menerima sokongan MP-MP ini secara terbuka, walaupun anda tahu bersatu tidak membenarkannya. Jadi
pendek kata, kita dah lihat referendum rakyat menerusi pilihan raya, dan kita dah lihat pengkhianatan ala langkah Sheraton yang berlaku, walaupun tidak mencetuskan satu langkah seperti langkah Sheraton, tapi bibit-bibitnya sudah bermula. Cuma ianya bukan ke arah merobohkan kerajaan, ianya ke arah menguatkan kerajaan. Jadi jika Anwar dan kerajaan boleh terima sokongan MP ni, maknanya it is kerajaan hipokrit. Kerana asalkan menguatkan kerajaan dah terima, bila ianya dilihat melemahkan kerajaan, anda minta siasatan, anda tuding jari, ya. Contohnya kononnya ada langkah Dubai lah, ianya akan melemahkan kerajaan, itu tak boleh, tak halal. Tapi kalau sebaliknya, ianya halal. Walhal kalau MP tarik sokongan terhadap PM atau lebih MP sokong PM, ianya semuanya halal sebenarnya, sebab ia dibenarkan dalam perlembagaan. Tapi bagi kerajaan ni tak boleh. Asalkan kita untung boleh, kalau kita rugi tak boleh. Itu dah tak betul. Jadi ini menimbulkan kecelaruan politik. Ini menimbulkan hipokrisi politik darjat yang sedang dimainkan oleh kerajaan. Dan ditambah pula dengan kegagalan kerajaan setakat ini untuk menangani masalah ringgit, ekonomi, kos sara hidup sedang menggila di bawah kerajaan ni, maka saya rasa sudah ada asas kukuh kita membenarkan rakyat memilih sekali lagi. Kerana ada tanda-tanda jelas jika dilakukan pilihan raya, mungkin akan wujud atau berkebarangkalian tinggi akan wujud satu kuasa politik yang jauh lebih besar berbanding yang ada sekarang, yang boleh menjurus kepada pembentukan sebuah kerajaan yang jauh lebih stabil daripada yang ada sekarang. So, jika benar setiap yang duduk dalam blok kerajaan ini berjiwa rakyat, maka kita kembalikan mandat kepada rakyat, kita benarkan mereka menentukan sekali lagi siapa yang harus mentadbir. So ini adalah pandangan saya, dan atas dasar itulah telah saya wujudkan satu undian. Dan setakat yang saya lihat, memang orang setujulah. So anyway, benda ni jadi ke tak jadi, dan kita pun tahulah kerajaan tidak akan menyebabkan satu pilihan raya, itu saya boleh beri kepastian. Tetapi untuk tujuan akademik, saya bicarakan, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.